Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu dan berkumpul untuk meneruskan pengajian bulanan kita. Mudah-mudahan doa saya dan doa kita bersama agar Allah Subhanahu wa taala merahmati serta memberkati majlis kita dan pertemuan kita pada malam ini dan dikira sebagai amal ibadah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Kita sampai kepada muka surat, kalau kitab saya 19. Kitab tentang muka surat apa? 22. Fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan bab Omikron. Betul? Kitab saya tu 2 tangan dan 2 kaki. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan 2 tangan dan 2 kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia. Allah Ta'ala bagi 2 tangan, Allah Ta'ala bagi 2 kaki, kata Tok Syekh kita, iaitulah ada yang berbangsa kepada dunia, ada yang kegunaan dia kepada bangsa akhirat. 2. Setiap anggota yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni ada untuk akhirat, ada untuk dunia. Ada kebaikan untuk dunia dan ada kebaikan untuk akhirat. Seperti berjalan kepada masjid dan kepada tempat belajar ilmu dia tak? Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya, kerjakan 2 kaki dan 2 tangan, keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Buat benda-benda yang baik, jangan duk buat benda-benda tak elok. Sebab Allah Ta'ala akan tanya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, sama habis, wa tashhadu arjuluhum, sama habis. Akhirat Allah Ta'ala tak tanya ada mulut. Sebab apa dia? Inilah makhluk yang Allah Ta'ala paling tidak percaya. Mohong. Betul tak? Siapa tak pernah mohong? Angkat tangan, nak tengok muka apa mohong. Saya tak pernah mohong. Itulah bukti hang mohong. Tak pernah mohong. Saya tak pernah mohong, tak mohong. Bini hang bisa mohong lah. Saya pun bisa mohong bini saya, tambah tuan-tuan. Betul tak? Duk menyembang di kedai kopi, bini telefon, duk mana abang? On the way dah tunggu tak. Padahal baru duk minum. Tak boleh percaya, mulut ni tak boleh percaya. Yang akan cakap tangan kita, yang akan berbicara kaki kita. Semalam saya sebut dekat Masjid Padang Rimau semalam. Saya kata, tuan-tuan, bayangkan kalau balik bertemu dengan Allah, wa tukallimuna aydihim, yang akan cakap tangan. Mau Allah Ta'ala tanya kita apa lu? Malaikat tanya kita depan Allah, tangan kita ni aku nak tanya hang ni, ada apa? Masa hidup di dunia tangan ni Allah Ta'ala nak tahu ni, hang jawab tangan begini elok. Tangan kata aku tak nak mohong, aku akan jawab begini elok. Tangan kata, malaikat tanya tangan ni, Allah Ta'ala nak tanya hang, masa atas dunia dulu ni, hang ni setiap hari pegang Quran dengan pegang rokok, mana banyak? Tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan nak usyuk aku tu siapa? Saya tanya kata nak marah. Sehari pegang rokok berapa kali? Sehari pegang Al-Quran berapa kali? Mampu jawablah. Nak isap tu isap ikut suka. Dia tak mahu tengkak kan tuan-tuan. Mau tengkak ke rokok ni, serba kunut subuh, tobat tak menang. Dia kata ustaz nak isap, tak mahu isap dengan duk kerja orang, dia kata. Dan nak isap tak apa lah, cuma nak abang balance kan. Mau Allah Ta'ala tanya, nak jawab apa? Mulut boleh mohong.
Mulut kata, dia kata sama banyak. Dia kata sambil baca Quran bila rokok. Dia kata saya takkan baca Quran kalau tak isap rokok tu. Kalau nak isap rokok mesti baca Quran. Mulut boleh bohong. Tapi yang lain tak bohong. Allah Ta'ala katanya tangan yang buat apa, kaki yang buat apa. Dia kata seperti yang kata kebajikan tu apa dia? Berjalan kepada majlis, kepada masjid dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat, dan berjalan kepada tempat perang sabil dan tempat mengerjakan haji dan umrah. Dia kata guna lagu tu, pergi ke masjid, kaki ni pergi mengaji. Ni kaki mau malaikat tanya, mampu mana kerak pergi masjid dengan pergi jalan kedai janda? Mampu. Pergi saya tengok muka tuan-tuan, insya-Allah 2 kali 5. Dia kata kaki main masjid sehari 3 kali, pergi kedai janda sehari 4 kali, mampu. Pihak tu kawan tu tak main mana ni, hak main ni semua pergi masjid lah, insya-Allah lah. Tengok muka pun tahu bercahaya belaka. Alhamdulillah, tuan-tuan ingat belaka orang puji jangan sombong. Kata alhamdulillah, muka bercahaya belaka. Alhamdulillah, sebab duk bawah lampu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kaki guna untuk mai ke masjid, mai ke majlis ilmu, dan berjalan kerana ziarah dan menghubungkan rahim. Hak tu yang sambung ini. Sebab Pak Ustaz Gustan, mau tak Gustan tu tak faham. Hak ada kitab pun tak apa faham. Tambah hak tak ada kitab, cerah masa depan lah. Tu yang saya Gustan balik. Tuan-tuan kan jenis mengapai. Jenis mengapai, jangan duk kata apa game mengapai belakang tamam satu ni. Dia berkata semua jenis Imam Syafi'i belakang ni. Jenis mengaji kitab tak ada kat apa depan, semua duduk dalam dada. Dia kata antara kebaikannya lagi apa dia? Dia kata kaki tu hang guna ke mana? Ziarah. Pi ziarah, menziarahi dan menghubungkan rahim, silaturahmi dan yang lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan 2 kaki. Guna untuk tu dia kata. Dan seperti menghilangkan yang mungkar. Guna kaki ni buat apa pula? Pi cegah kemungkaran. Dengar ada benda-benda tak elok yang berlaku, pi guna kaki cegah mungkar. Dengan tangan cegah yang mungkar dengan tangan, kaki dan tangan, dan menulis akan ilmu dan berjabat tangan dengan orang yang soleh dan yang lain daripadanya, daripada segala ibadat yang dikerjakan daripada 2 tangan. Tangan kita guna untuk mencegah kemungkaran, menulis benda-benda yang elok. Ni kena guna tangan, tuan-tuan. Tak boleh nak sampaikan ilmu apa poin yang ustaz cakap malam ni dan malam-malam lain, tuan-tuan tulis dalam buku nota, semadikan dia dalam Facebook. Boleh orang tumbang baca sama. Daripada kita duk baca benda-benda yang lain, duk tengok benda-benda lain, share sama benda-benda yang bermanfaat. Ustaz cakap, tuan-tuan type. Ustaz cerita, tuan-tuan habaq dekat orang. Nak mengajar tak boleh. Macam lah ni pula tuan-tuan, hak alim ulama di Facebook ni pun ramai. Mengaji tak mau. Oh yang nu tak betul, imam ni tak betul, imam ni tak betul. Amboi, kami nak kira kami nak ikut ni lah, kami tak mau ikut mahzab. Oh, mazhab jadi mahzab. Dia pun sembang, cakap tak betul. Iqra' pun tak boleh baca, jangan kata Quran. Iqra' pun tak boleh baca, tu pun sembang tentera Imam Mahdi. Wow, dengan ha pun dia tukar nak jadi tentera Imam Mahdi. Ni pun satu merapu juga, tuan-tuan. Ni lah ni dia main macam-macam. Kita cakap oh no tak betul, yang ni tak betul, oh yang ni tak betul. Macam baru ni saya ada buat satu video cerita hak dobi layan diri ni, tuan-tuan. Cerita dobi layan diri, tuan-tuan bisa pergi basuh baju lah dekat dobi layan diri, bisa. Saya buat video baru ni, tuan-tuan duk pergi basuh dobi layan diri, saya pun duk pergi basuh juga. Bila kita duduk tentu, kadang-kadang kita duduk tak berapa nak puas hati 2-3 benda. Yang pertama saya kata kepada pengusaha-pengusaha kedai dobi layan diri ni, ambillah alert sikit, perhatian sikit, ambil berat sikit. Kedai dobi layan diri ni, tuan-tuan, perkhidmatan yang diguna oleh orang Islam dan yang bukan Islam, dua-dua ni guna.
Bila orang yang bukan Islam mai basuh, bukan Islam mai basuh, orang bukan Islam ni kita tak boleh salahkan dia, sebab dia ni tak terikat dengan hukum-hukum suci. Ahkamut taharah ni mereka tak terikat. Yang terikat dengan ahkamut taharah ni kita, orang Islam. Mereka tak ada yang kata najis mughalladhah. Orang bukan Islam dia tak ada, tuan-tuan. Najis mutawassitah, mereka tak ada. Najis mukhaffafah, mereka tak ada. Ada benda tu kat kita. Jadinya saya kata, bila baju ni mereka pergi basuh dekat mesin, dulu ada ustaz kata kena buat ni mesin untuk orang Islam dan bukan Islam. Ada orang bangkang, kalau saya buat lagu tu, orang boleh cas saya ni resis. Tak apa guna. Lepas tu tuan-tuan cuba tengok pula, bila guna ni, dia dekat pintu tu dia akan buat stiker. Makna pakaian kita kain ni boleh buat dekat tu ya, jangan lebih. Sebab mereka nak lepas ayak. Saya tanya tuan-tuan, kadang-kadang kedai dobi ni, dia lepas ayak ni banyak ke sikit untuk kita basuh tu? Dia bubuh dekat tu, sepatutnya kuantiti air hang kena bubuh setengah daripada muatan tu, apa nama baju kita, ataupun hang bubuh lah bagi tenggelam tu kita nak basuh. Kadang-kadang dia bubuh suku, ada tempat tuan-tuan lembab ya baju ni bukan basah. Mesin kita bukan tahu pakaian tu kadang-kadang terkena najis apa, betul tak? Terutamanya orang bukan Islam. Saya kata, sebab saya ni pengguna, bila nak guna, saya nak guna, nak pergi basuh baju ni saya nak guna buat ibadat. Jadi saya nak benda tu bersih. Saya kata cadangan dan pandangan saya, apa kata selepas orang bukan Islam tu guna mesin tu, sekali lalu hang basuh lah, buat keluar sabun sikit, putak bagi dia, orang kata meyakinkan kita, bagi cuci sikit, bubuh. Oh, yang kata ulama Facebook ni, apa ni ustaz ni, kalau duk kira dia betul mampu camca kita nak makan di kedai tu apa. Saya kata hang bagi cadangan, contoh tu pun tak cerdik dah, perbandingan dia bagi tu. Tuan-tuan pergi kedai makan, camca ni orang bukan Islam guna makan, betul lah. Camca tu tuan-tuan, bila pi dekat dapur, tokek kedai tu ambil tisu lap lah, ataupun dia basuh dengan sabun. Tuan-tuan ada kedai makan ni, kan dia ambil lak tu, dia basuh dengan sabun. Dah kalau hang tak setuju pun, ni kau suka hang, tapi saya nak bercakap sebab saya pengguna. Oh, dia kata ni ustaz ni ada mufti tu kata tak ada apa. Hang duk kira apa dengan mufti tu, dia gelatin babi pun dia kata halal. Jangan kata baju yang kena babi ke kena anjing, gelatin babi pun dia kata halal. Jangan duk kira dengan dia lah. Saya tak mau. Yang ni saya nak kata, sebab saya nak orang yang guna tu bagi dia puas, dia tidak ada wah-wah. Oh tak boleh, yang ni tak betul, dia kata. Saya nak tanya tuan-tuan duk pergi masuk tu ada wah-wah tak? Lepas tu saya tegur, saya kata yang duk pergi guna, pengguna ni pun, kadang-kadang kita ni bercampur baju anak dengan baju mak pak. Anak kita kadang-kadang dia kencing kena dekat seluar, dia kencing kena dekat baju. Saya pesan, asingkan baju anak-anak dengan mak bapak. Sebab baju kita nak pakai ibadat. Dan baju anak-anak tu kalau boleh di rumah ni, bilas sekali lalu. Bilas sekali lalu. Oh yang ni tak betul ustaz ni, ikut suka hang lah. Hang nak buat, hang buat. Tapi hang jangan duk marah kerana orang yang nak perhalusi tentang taharah. Saya tak apa ustaz, tak apa. Dekat hang ni kami yang rasa nak perhalusi tentang taharah. Ada waktu tuan-tuan kita kena guna, dia kata kalau lagu tu ustaz jangan duk pergi guna lah. Ni pun masalah juga, payah. Mau duk layan orang bodoh ni dengan kita jadi gila. Bukan dekat kita jadi bodoh, boleh jadi gila dengan mereka ni. Kita duk abang kata sembahyang jangan duk main handphone.
Ni duk main handphone, dia duk bagi alasan dalam handphone ni ada ayat Quran bila baca. Betul. Tapi hang tak boleh, mana lebih afdal baca Quran guna handphone dengan baca Quran guna Quran? Nak jadi imam tarawih, mana lebih afdal tuan-tuan daripada baca Quran tu dengan handphone dengan baca Quran guna Quran? Tu imam tarawih depan ni Quran besar tu ada, buka lah baca. Tak nak main handphone. Kita kata pertikai bila hang duduk tentu sehari ni hang duk buka ni apa semua, dia kata payah jangan duk tegak apa biar pergi depan lah, tak boleh kata apa. Layan orang bodoh kita boleh jadi gila, jangan duk layan. Ni nak abang ni bila kita tegur benda tu ada kebenaran dia tuan-tuan. Tok guru pondok kita duk tanya, semua kata okey betul. Kita nak pastikan perkhidmatan yang kita tawarkan kepada orang ramai tu benar-benar suci. Apa nak rugi buat keluar air sikit, buat keluar sabun sikit, sekali lalu basuh, bagi dia cuci bagi elok. Apa salah? Oh kami tak mau Ustaz, kami tak mau, ikut suka masalah tuan-tuan ni, biar pergi kat depa lah. Allahu Akbar. Ngajak akhir zaman bertemu orang lagu ni ya. Oh dia kata tak boleh Ustaz yang nak ikut suka hang nak pergi basuh-basuh. Nak kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak tikai bab mesin tu, kita cakap ada orang kata tak boleh. Dulu tuan-tuan ingat tak mereka buat program duk pergi peluk anjing dekat taman tu? Ingat tak belum? I want to touch a dog dulu ni. Bawa anjing ramai-ramai duk pakai kelumur, duk pergi peluk anjing, duk pergi dakap anjing apa semua tu. Kita duk tikai, ada juga ustaz-ustaz yang duk tahan. Oh dia kata yang ni tak boleh, yang ni kita ni anjing tu pun betul lah tuan-tuan, anjing Allah Ta'ala cipta. Cuma ulama kata dia tu tergolong dalam najis berat. Dalam mughalladhah tu dia duduk dalam rumah tu dua jenis ya, yang pertama babi, yang kedua anjing. Bila saya tikai depa marah, saya tikai cara bodoh ya, saya kata tak ada masalah. Lah apa nak bertahan benda tu? Ya kami nak tahan, silakan. Kalau najis mughalladhah pun hangpa boleh buat program duk pergi peluk, lah kita ambil najis mutawassithah. Apa dia? Tai kita. Berak pun dalam tempat weh, timpan elok, bawa ramai-ramai pergi ramai dekat taman tersik tu. Hak program tu pun ada orang ramai duk tahan. Tambah takat isu mesin basuh ni, saya tegur nak ambil, tak mau ambil sudah. Malam tu saya pergi basuh, saya tengok ada kawan-kawan kita yang bukan Islam baru keluar baju dia, mai pula orang Islam pergi bubuk baju dalam mesin tu basuh. Batu duk campur. Batu yang ni pula saya nasihat, kita meniaga betul, semua nak untung, tak ada siapa meniaga nak rugi, tapi jangan terlalu fikir untung. Ayak wak keluar sikit, kadang-kadang lembab je. Orang nak basuh ni untuk suci tuan-tuan. Orang basuh ni nak suci. Sebab tu saya cadang dekat masjid-masjid, kalau ada duit cukup lah, masjid-masjid ni duk beli van jenazah pun cukup lah. Tu pun tak nak mati lah tuan-tuan, van tak ada pun. Fikir buat benda lain lah pula masjid. Dia duk kira nak beli van jenazah, lah memang lampau beli welfare apa, selesa terlebih mayat tu. Tuan-tuan beli welfare buat van jenazah, mayat anak Ford Econovan tu pun dia tak komplain apa semua keras, dia tak kata apa lah mayat tu. Betul tak? Nak beli Alphard, nak beli welfare, nak bawa mayat tuan-tuan bawa Nissan Venet tu pun dia tak komplain apa. Ada mayat komplain, duk almoh dia kata telur ke amoi, dia kata soba memang puih teruk ni, tak ada. Boleh berhenti lah beli van jenazah ni. Apa salah 2-3 masjid kita share satu van jenazah tuan-tuan? Anak Korea tu bukan nak mati hari-hari. Kok lama-lama sekali lah kok nak belaga tu, tak apa lah pinjam van lain. Lah banyak benda masjid kena fikir. Apa dia antaranya? Masjid kena pastikan kalau perkhidmatan layan diri orang nak buat, dia kena sediakan khusus kepada anak-anak Korea yang Muslim. Buat di masjid, kita pergi basuh baju dekat masjid, jaga betul-betul tentang taharah ni, puas hati. Cukup dah
tuan-tuan duk fikir nak beli van jenazah ni cukup dah. Nak bela van jenazah tu pun bukan senang. 4 bulan anak Qaryah tak mati, mai bulan kelima anak Qaryah mati, van tu pun mati juga. Tok Imam pergi mandi jenazah, Tok Siap pergi perhidup van, dua-dua mampu hendak hidup. Tak ni pun masalah juga. Dan ni cadangan saya lah tuan-tuan ni. Tuan-tuan nak dengar, tak mau dengar pun tak ada nak paksa apa, tak ada siapa nak kena sebat. Dan ada pun segala manfaat dunia. Dia kata yang ni pula dua kaki dengan dua tangan tu apa dia manfaat dunia ni dia kata. Dan seperti dan ada pun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan 2 tangan dan 2 kaki pada mencari harta benda. Kena guna kaki dengan tangan ni tuan-tuan, cari harta benda. Atas dunia ni nak kena hidup. Atas dunia ni kita nak kena hidup, kena ikhtiar untuk hidup. Sebab tu ambil falsafah, bukan senang nak senang, tak susah nak susah. Ni tuan-tuan, kita tengok orang senang, dia kata senang kawan ni ustaz no, nampak kaya. Tuan-tuan cuba tengok, dia nak dapat kesenangan tu, dia senang ke dia susah? Bukan senang nak senang dan tak susah nak susah. Nak susah tak susah, nak senang tak senang. Sebab tu Allah Ta'ala bagi yang orang tua-tua dulu kata ni, tulang pak kerat tu, apa dia? 2 kaki, 2 tangan, kena guna ikhtiar nak cari nafkah, nak meneruskan hidup. Ni. Dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat. Kena guna ni nak buat apa tuan-tuan? Tangan, kaki, nak melepaskan kita daripada mudarat. Seperti Tok Syekh kita ni, dia tak tinggal tentu dia ajak pula. Apa dia yang kata mudarat? Seperti lari dengan kaki daripada binatang buas. Lari dengan kaki daripada binatang buas. Baru ni di mana lepas picat anjing lagu rimau celakong. Ada baca? Anda baca di Selangor mana lepas picat anjing tu warna rimau belang, tak keluar rumah kita malu. Celakui semua melawak kata anjing tu duduk dalam kawasan perumahan, dia picak warna rimau belang. Balong ni dia keluar duduk tolak motor nak pergi masjid, tengok anjing tu lintas kelang kabut lari masuk rumah. Telefon dengan polis, telefon dengan bomba tu, rimau ni. Bomba kata mampu kami dekat padang rumah bekak bukan rimau pun kami nak tangkap pun. Polis pun main cek anjing. Haram sungguh tuan-tuan, jangan duk melawak lagu tu. Dia picat nayang tuan-tuan, betul-betul nayang orang dia buat melawak lagu tu. Kita duk keluar lari mau mai guna kaki lari, dia kata lagu tu contoh. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Orang nak main terekam kat kita tolak dengan tangan. Dia nak habaq yang kata mudarat tu. Dia kata nak menerkam ni macam-macam lah. Guna tangan ni maknanya apa dia guna tangan? Yang pertama kekuatan. Yang kedua maknanya apa dia tuan-tuan? Menggunakan kekuasaan. Kita ada kuasa tuan-tuan. Ada benda tu kita nampak ke arah mudarat, kita ada kuasa untuk menolak kemungkaran dan kemudaratan. Ada kuasa, jangan sampai tak reti guna kuasa. Kalau ada senjata dekat kita tapi kita tak reti nak guna senjata, nak buat benda tambah. Dalam rumah tuan-tuan pedang ada dekat 1000 bilah. Tiba-tiba kawat masuk, dia bawa pisau pelik dia. Nak buat apa kalau 1000 bilah pedang ada, kalau kita tak reti guna pedang? Tuan-tuan, menegah ataupun melawan kemudaratan ni bukan dekat tangan, bukan dekat kekuasaan. Hang ada mulut, kena cakap. Tapi bila cakap ni bukan semua orang yang suka. Yang ini tuan-tuan tengok 10,000 dah ni datang Covid ni pun 10,000 dah tuan-tuan, 10,000 dah hari ni.
Nama helok yang kata Omicron ni cukup sakit. Hamba. Saya ni silap juga dulu mengaji sains ni, tak apa nak pulun. Kan, saya dulu silap, saya mengaji sains ni betul-betul tentang 3 tempat yang saya mengaji tu, sperma dengan ovum. Hak tu saya tak lena, hak lain saya lena. Hak tu yang saya tak lena, tentang sperma dengan ovum. Hak tu macam ngandut lawan, tobat tak menang kan. Bak cikgu masuk tu saya tak lena, hak lain saya lena. Tidak, saya nak boleh kaji. Saya nak kaji satu ya. Omicron ni ada otak dengan akal ke? Mai bulan Rejab dia pun sampai. Masa tahun baru Cina dia tak tahu duduk tak mana. Masa tahun Pusam tak tahu dia lesap ke mana. Hang mai je Rejab dia naik. Tuan-tuan jaga ni. Omicron. Dia mai bulan Syakban tu Umi, dia mai papa pula, papa kron. Bulan Ramadan KJ kron. Raya pelak kron kena duduk rumah. Orang makan kuih samri, kita makan bertih raya ni. Tahu bertih, popcorn. Orang tu ada dia panggil bertih. Betul ada dia panggil bertih kan? Nah, dia panggil popcorn. Dia boleh tukar enggak popcorn pun boleh tak tuan-tuan? Maklum raya ni, maklum buat nak kuih tu tukar nak samprik kepada Omicron. Hantar pergi rumah saya sikit. Ni dia kata pula Menteri Kesihatan ni kata pula ni. Dia kata dijangka nak cecah sampai 15,000. 15,000 dan dia nasihat orang tua-tua pergi cucuk dos ketiga. Dia tak cucuk budak-budak kita lawan. Dia main orang tua pula. Mampu Dia kata saya mencadang dan saya menasihatkan bahawa orang tua-tua pergi cucuk. Ni dia mula kena Omicron ni dia panjang. Itu dia kata Ustaz Uzam ni dia mengajar. Dia baca sebagai dia pusing sedunia. Mampu pergi kat aku lah mulut aku. Mau hampa dia hamil mengajar. Dia duk kata kat kita. Kata baca sebagai pusing sedunia. Mampu pergi ya. Apa punya pasal apa? Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia bagi kat kita ni dua benda. Saya nak abang tuan-tuan. Dia bagi ni, saya live malam ni dan rakaman ni. Saya nak sebut. Kod-kod orang duk ingat dia terlupa. Apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi dekat kita ni ada otak, ada akal. Natang ada otak, tak ada akal. Hak tu yang pertama, tuan-tuan semua tahu. Manusia ni pula dia ada 2-3 jenis. Ada orang dia ada otak, dia ada akal, dia tak kerti fikir. Ada orang lagu ni, dia ada otak, dia ada akal, tapi dia tak kerti fikir. Saya duk ingat puak-puak ni dia duk gempak kita, dia duk ingat kita ni ada otak, kita ni ada akal, kita tak kerti fikir pun. Ada orang dia ada otak, dia ada akal, dia kerti fikir tapi tak kerti rasa. Dan ada orang ada otak, ada akal, kerti fikir, kerti merasa. Saya nak tanya tuan-tuan, kita ni duduk tahap nombor apa? Ada otak, ada akal, tak kerti fikir enggak tuan-tuan? Ni duk main duk habaq 10,000 dan boleh pergi melonjak sampai 15,000. Minggu depan lepas kata ni vaksin dan nak cucuk budak-budak baru sampai. Saya nak tanya balik tuan-tuan, apa jaminan kalau cucuk nombor 3 kes turun dah 2 pun kes naik? Itu dia turun dia naik. Saya heran semua Omicron ni. Bila nak cucuk budak-budak dia pergi serang ke sekolah. Kluster sekolah tu, kluster sekolah ni. Hak dulu buka sekolah tak ada kluster pun. Ni tuan-tuan pasang, dia suruh cucuk orang tuan-tuan. Ni Omicron mereka orang tua pula. Baik tu tuan-tuan pergi tukar IT berbuh bagi muda balik. Saya tak faham tuan-tuan, tak faham. Yang nak mewajibkan ni pasal apa? Ni dia mula naik 10,000, dia mula naik 15,000. Kita khawatir lepas ni dia main kacau masjid surau lah. Gaya nak sembahyang tarawih, kita penggunaan dihadkan.
Raya Cina tak ada apa, raya Tepusam tak ada apa. Omikron tak main. Cukuplah duk kacau surau dengan masjid ni tuan-tuan, cukuplah. Duk menjarak tak rapat-rapat, apa lagi tuan-tuan yang kita tak buat, apa lagi? Lah kerja bodoh tu kita tinggal dah satu, duk cek suhu dekat dahi. Tu kerja bodoh 2 tahun duk buat, kata Menteri Kesihatan kata tidak ada apa-apa kesan. Ni mula ni pula dah. Bukan nak sebut ni, pula dah. Tuan-tuan nak buat, tuan-tuan duk fikir jahat. Pula dah. 2 tahun duk main duk rokok tu tak ada apa. Ni dia kan nak suruh cucuknya. Kerana vaksin ni, saya nak tanya tuan-tuan, kerana vaksin ni, ramai mana lagi umat Islam yang tak tunai solat Jumaat? Ada mereka fikir lagu mana nak ruang, nak bagi orang yang tak cucuk vaksin ni semayang Jumaat. Ada mereka fikir kan tuan-tuan? 2 minggu lepas saya balik daripada semayang Jumaat. Bini suruh beli lauk tambah di rumah. Saya sampai dekat kedai tu lepas semayang Jumaat, tengok budak tu duk pakai t-shirt apa semua. Saya kata, adik tapi semayang ke? Dia kata tak cucuk ustaz. Lama mana ada hang tak semayang? 2 tahun lah. Siapa nak tanggungjawab? Ya, hampa duk kira nak cucuk orang. Adakah orang yang tak cucuk vaksin tu tuan-tuan terangkat kewajipan dia untuk menunaikan solat bagi orang lelaki? Solat Jumaat. Sebab tu saya, tuan-tuan tak boleh nak marah. Tuan-tuan nak marah kat siapa tuan-tuan? Nak marah kat pihak masjid. Apa ni? Nabi kata masjid ni masjid Dajjal. Tak boleh. Yang masjid terikut kepada SOP. Ni geng jabatan agama, jangan salahkan jabatan agama. Saya bersembang dengan 2-3 orang pegawai jabatan agama. Daripada suara hati mereka pun tak reda apa yang berlaku. Dia kata, ustaz ada masjid, bila mereka tanya kami kita ikut suku hampa lah. Kami pejam mata jangan bagi ada aduan sudah. Mereka pun tak reda dengan benda yang berlaku ni. Mereka kata nak buat lagu mana kami terpaksa patuh kepada MKN. Cuma saya nak bagi cadangan. Tak bolehkah tuan-tuan 2 tahun orang Islam tak semayang Jumaat ni, kita longgarkan sedikit? Tak boleh. Omikron dia serang masjid, Ferry dia tak serang. Yang tak jalan itu ingat kat Omikron, rupanya selut. Sebab Omikron ni tuan-tuan, Omikron ni daripada kajian, dia masjid dia serang tuan-tuan. Naik ferry tak ada masalah, naik kapal terbang tak ada masalah, pergi tengok bola tak ada masalah. Dia tak pergi dalam tu. Sebab naik ferry dia tak beli tiket. Omikron ni naik kapal terbang dia tak beli tiket. Nak masuk tengok bola dia tak beli tiket. Masjid surau dia boleh main, tak kena tiket. Saya nak bagi cadangan, tolong ni video ni tolong sampaikan kepada semua orang. Tolonglah, kita ada dewan orang ramai, kita ada dewan orang-orang yang tak semayang Jumaat kerana tak vaksin ni tuan-tuan. Kewajipan mereka tak terangkat, dosa tu nak siapa nak tanggung? Saya tak mahu. Tak bolehkah kita guna dewan-dewan ni jadikan tempat solat Jumaat kepada golongan yang tak divaksin? Kalau hampa tak mau bagi sangat mereka ni pergi masjid, takut mereka bawa Omikron. Tak tahulah cara buat ni bikak bagaimana, saya pun tak kerti. Orang nak main masjid yang ni kena sekat, orang nak main yang ni sekat. Tak apalah, kalau hampa nak sekat pun tolong sediakan kepada orang-orang yang tidak vaksin ni untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan sampai mereka merasa selesa apabila tidak menunaikan solat Jumaat. Hasil daripada PKP dulu lah tuan-tuan boleh tengok orang tak pergi sembahyang Jumaat dah kata selesa. Time orang duk sembahyang Jumaat dia boleh duk shopping, alasan tak cucuk vaksin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatlah kita dan jauhlah kita daripada menanggung dosa ni tuan-tuan. Amin ya Rabbal. Kita tak faham SOP ni tuan-tuan. Saya tak faham. Naik kereta 4 orang,
Naik kereta 4 orang. Pergi kedai makan, kena duduk semeja 2 orang. Kita kata ni boleh kot buat main lagi ni. Dia kata tak boleh, cik, SOP 2 orang. Ni kami naik kereta 1 kereta 4 orang. Dia kata kereta lain, tang ni lain. Duduk meja ni 2 orang, meja tu 2 orang. Sebab SOP kedai makan pukul 12 kena tutup, Omicron mai 12 surut. Daripada pukul 8 pagi sampai 11 tengah malam, sampai 11.45 kita duduk makan. Celah tu Omicron tak ada. Omicron 12-5 minit baru main. Saya tak faham, tuan-tuan. Saya tak faham. Tuan-tuan boleh faham, saya tak tahu. Saya tak boleh faham. Tuan-tuan nak suruh buat apa lagi? Tapi mana duduk lock sampai tak ada apa. Naik juga ke? Mula dia duduk pasar budak-budak suruh cucuk. Dah budak-budak orang bergaduh lawan, dia nak suruh orang tua-tua pula. Alasan lepas tua-tua jalan cepat pun tak apa. Jangan. Bila tanya data dan sains, data dan sains, data dan sains. Oh, data dan sains menunjukkan bahawa data dan sains menunjukkan bahawa dengan mengambil dos yang ketiga dapat menyelamat dan melawan daripada Omicron. Dia duk kira data dengan sains mereka berjaya. Hang baca pula data dengan sains, orang hak cucuk dos ketiga, hak lumpuh, hak jalan. Tak tahu tuan-tuan, saya bukan nak halang tuan-tuan nak ambil dos ketiga apa, silakan. Cuma saya nak bagi tahu, jangan mewajibkan kepada rakyat benda ni. 2 dos tu cukup. Saya 2 dos. Saya bukan anti vaksin, tuan-tuan, dah. Cuma nampak merapu sangat lah ni. Hampa order main vaksin, hampa duk pasal rakyat suruh cucuk. Boleh duk ugut pula rakyat yang mana yang tak cucuk main sejahtera dia, jadi tak lengkap. Gila ke apa ni? Nak pergi umrah kena buat dos ketiga. Saudi takkan duk pun. Oi, tuan-tuan, kadang-kadang duk fikir. Saya pun duk ingat nak masuk tanding, biar saya jadi Menteri Kesihatan dah pula kot. Tuan-tuan rasa aman kot. Kalau saya jadi Menteri Kesihatan, tuan-tuan, saya nak buat apa? Menteri-menteri ni saya wajib seorang 25 dos. Saya akan wajib menteri-menteri ni 25 dos. Hak bekas Menteri Kesihatan dan tidak saya jadi Menteri Kesihatan, dia ni bekas lah ni. Ni hak yang berhormat Omicron ni. Saya akan cucuk dia 56 dos. Bagi kat dia nak ambil jarum, ambil vaksin, hang jaga tidur cucuk. Hang nak lena pula hang cucuk. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat awak saya cakap lagu ni tak ada risiko, tuan-tuan. Depa duk mak taman silap zaman. Zaman mampu pergi aku beli apa? Siapa nak cakap kalau saya tak cakap, tuan-tuan? Siapa nak cakap? Saya bukan menentang kes semayang jarak-jarak ni, bukan saya menentang. Cuma saya nak abang, SOP ni ternyata gagal melawan Covid. 2 tahun haram tak putih, turun naik. Tu yang saya kata, kalau betul menentang Covid ni bahaya, pasal apa hanya di masjid semayang jarak? Dalam stadium boleh duduk rapat, dalam ferry boleh duduk rapat, dalam kapal terbang boleh duduk dapat. Apakah SOP ni berbeza? Berhadapan dengan toke-toke Cina, SOP-nya lain. Berhadapan dengan umat Islam, SOP-nya lain. Payah cakap lagu ni, tuan-tuan. Saya ni kira lepas PKP hari tu ni tak mau nak hingat lah, nak mengajak betul-betul ahli tasawuf. Tak boleh. Ada benda nak pergi kuangan. Mai surau masjid, jamuan tak boleh, take away. Tahu take away? Kalau bahasa moden, take away. Kalau bahasa lama, ambil belik terdarah di rumah. Tu bahasa dia. Samak tak ni belik mencekik di rumah. Tak boleh. Ni duk makan-makan apa ni, tak boleh. Masjid tak boleh, ambil belik rumah. Jamuan ambil belik di rumah. Pergi kedai makan, boleh makan tak, duk ramai-ramai. Hak ni yang saya pelik, tuan. Dulu lagi pelik, air dalam kolah pun tak boleh guna.
Bagi guna kepala baik belakang. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat. Dan saya kata tuan jangan duk marah. Geng-geng pejabat agama apa, mereka ni pun tak reda. Saya nak kata tuan, mereka tak reda dengan apa yang berlaku ni. Bukan saya nak tahan pejabat agama ke apa, tak. Sebab saya tahu bila saya bersemak dengan kawan-kawan saya, dia pun abang ustaz, tolong abang dekat orang ramai lah, mereka duk tutup tibai kami pun berdegung tak panggung. Kami pun tak reda. Saya kata tak apa, tu itu hampa cengeng dengan aku sangat, ni apa nak minta tolong kat aku pula. Tak benda betul saya abang betul, mereka pun tak reda tuan-tuan. Saya kata ni kalau ada masjid-masjid yang tak berapa nak patuh SOP lagu nak mampu pergi kat mereka lah ustaz. Abang kat mereka pandai-pandai cover lah, jangan bagi orang dah report sudah. Kalau ada report kami kena ambil tindakan, tak ada report tak apa. Saya kata tak apa, kami buat yang mana yang report tentang SOP masjid, kita doa bagi mati pucuk. Setuju tak? Sebab apa kita doa bagi dia mati pucuk? Jenis benih jahat tu tak terbit lah. Minta maaf ustaz boleh lah. Kita doa mudah dia membuka hidayah. Dan terbuka hidayah. Saya pandang tak buka hidayah, aku doa bagi mati pucuk senang. Ambil mata ni dia kerana nak report dia. Jabat agama tak peduli hang yang lebih-lebih. Ada tak jenis tu tuan-tuan? Ada jenis tu? Ada ke tak? Saya ada mengajak di satu masjid. Tama bak masjid mana kot dalam Mari Kedah ni. Bila mengajak biasa, lepas mengajak orang dah jemu makan. Macam surau tu lah tu. Macam surau tu lah. Dia bubuh meja makan lah tuan-tuan. Itu bukan kita nak makan dalam Malaysia. Duk makan tuan-tuan, nak kata binatang jahat ni, dia tangkap gamak, dia tak main kuliah. Dia lalu-lalu dia nampak kami duk makan ni, meja tu, dia tangkap gamak, dia WhatsApp pergi kat Tok Qadhi. Masjid sekian, kuliah sekian, penceramah sekian, melanggar SOP main makan. Saya pun balik esok, Tok Qadhi telefon saya. Dia kata, Syekh, ya, semalam minta ceramah dekat masjid nah abang ni. Dia kata daerah mana tu kan? Daerah Tuan Syekh. Dia kata anda telefon pergi lah, ada orang buat aduan saja, anda nak cerita kat anda ya. Kalau anda pergi mana-mana entah abang dekat dengan masjid nak makan tempat tersembunyi sikit. Oh, Tok Qadhi tu, dia tak lebih pun, kawan tu lebih. Saya kata pasal apa cerita Syekh? Dia kata baru mana? Dia apa hangat dia pergi baru apa tu? Baru mana tapi tangkap gamak hantar dia hantar kat mana? Dia kata ada. Dia pun forward main kata. Dia kata cilakui betul. Dia kata ni sabar hantar tengok, ana nak WhatsApp kat hantar tu kasak ambil tau. Dia hantar dengan duk pula, baru nak screenshot ana nak hantar kat dia. Kata nama hantar. Tok Qadhi tu bagus. Tapi hantar lepas ni pergi tak mana hantar cover-cover sikit lah, nak makan-makan dalam. Dia kata gila kita mengajak tahu lapang. Tok Qadhi tu. Dia kata mereka bukan tahu kita mengajak, kita tahu lapang. Duk pergi tempat ceramah pula orang jamu, mana jamu lekeh-lekeh. Semua sedap-sedap, kotiau goreng. Semua minum-minum hebat kan. Nah, tuan-tuan ni tengok ni nampak. Saya tak kata apa yang tuan-tuan duk gelak ni pasal hebat. Ni semua orang nak. Saya pergi ceramah 2 minggu lepas di Perak. Ni nak abang menu tu. Tuan-tuan bisa makan tak? Ikan siakap 3 rasa. Bisa makan tak? Bisa makan tak? Bisa kan? Tuan-tuan makan ikan siakap 3 rasa. Siakap duduk lagu mana? Maklum? Apa gelak-gelak? Saya tanya, maklum makan siakap 3 rasa. Siakap duduk lagu mana maklum? Dia duduk lena dalam pinggan tu tak? Saya pergi ceramah baru ni, siakap tu berdiri. Tapi saya nak makan monit saya. Siakap tu berdiri lagu tu. Dia kata ni nak makan lagu mana? Dia kata pandai-pandai Ustaz, kami dah bohong dah. Siakap berdiri lagu tu. Tu nama dia siakap Omicron ni. Pelik. Yang Tok Qadhi tu boleh faham. Dia kata kita lepas ceramah lepas. Dia hantar kalau pergi hantar cover sikit, hantar cari tempat-tempat abang kat masjid sembunyi-bunyi sikit lah. Ni tuan-tuan nak abang tu, tuan-tuan hati perut orang jabat agama. Bukan saya nak bela tak, tapi saya nak abang benda betul. Sebab lepas tuan-tuan duk tutuh kepada lepas saya pun kesian.
Tu bukan orang kawan-kawan kita. Ada tu syekh dia beragama, surau kampung dia bayar apa? Jangan duk hentam. Dia beragama ni, lepas terpaksa akur, tuan-tuan nak buat lagu mana? Bila tuan-tuan pergi sembang pesanan dengan dia, kata Allah bayar, jangan ambil Honda report tu dah. Ha? Bayar report dia. Sebab tu siapa jenis duk kacau sangat, duk pergi report-report bab masjid surau ni tuan-tuan. Kita doa pergi mati pucuk setuju tak? Amin ya Rabbal. Mati semua tengok. Jangan ada buat main geng-geng teman satu. Ni semua wali-wali belakang. Bukti dia main Malaysia tak ada kitab. Ni wali belakang dah. Hampir repot pagi. Hang tengok malam duduk lagu tu. Hang terbih getah pun dia mengeliat. Lagu tu lena dia. Jagalah. Hang try. Sambung sikit-sikit. Pergi Milan lah. Jam ni boleh cepat tengok. Ni kalau ikut ni kena habis dah ni. Omikron nak main dah. Dia berduli mampu habis dia nak mengajar sejam. Mampu habis. Tuju tak tuju sudah. Jangan duk berepot. Malam kuliah saya tuan-tuan tengok jam betul-betul Aisyah 9.20. Bukan 8.42. Hak tu malam ustaz lain. Malam saya 9.20 Aisyah. Baik. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan. Tok Syekh kita nak ajak pula lagu mana yang kata ni nak mensyukuri nikmat kaki dengan tangan ni lagu mana? Bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat dan pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Buat taat, guna tangan buat ketaatan, guna kaki melakukan ketaatan. Jangan duk buat maksiat. Maksiat tangan dia apa dia ustaz? Macam-macam lah. Ambil benda haram, pegang benda haram, mata tengok benda haram, macam-macam lah. Tangan guna tulis, pen, pegang pen tulis nota ceramah, bukan duk tulis macam-macam. Ulama duk karang kitab, dia duk ngarang nombor ekor sama ni. Ada tuan-tuan, tapi malam ni dia tak main. Dia tahu kita nak kata kat dia. Mengarang nombor ekor tu mau pelaga sama tebal dengan Quran. Lu resi nombor ekor. Pi tikam. Belum masak. Lepas tikam resi di Cina tu bagi dia lipat-lipat apa atas pokok baju Melayu atas. Mayang. Fah tamu pula tu duduk belakang tu imam. Tok Bilal kena tepi-tepi. Dia duduk belakang tu imam. Sujud resi ekor terbang turun. Sujud rakaat pertama clear, rakaat kedua clear, rakaat ketiga, keempat dia nak jadi apa? Rokok-rokok terjun. Tu makin duduk antara dua sujud. Oh dia kata celaka terbang pula dah. Hak yang Tok Bilal duduk tepi tu dia tengok Tok Bilal tak main ekor. Tengok dia tak tahu. Dia sujud pula sebelum duduk tahiyat akhir tu dia duduk rabah nak ambil tak lepas. Tu imam pun makin duduk tahiyat akhir. Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir kipas pada lagu ni. Jenis gelek lagu tu. Pusing pi pusing mai, pusing pi pusing mai, terkena resi ekor. Resi terbang pergi duduk depan tu imam. Tu imam pun kat tahiyat at-tahiyyah. Hai yang siapa pula ni tu imam? Tu imam berabah-abah, aku ada dia kata. Tu imam pun main ekor. Mampu. Tu imam dengan makmum sama mengarang. Mampu. Ini bukan saya tak abang tu imam mana kan duduk kata saya kata imam mana tak. Contoh, tuan. Jangan duk guna benda ni ke arah haram, jangan. Dengar orang balik-balik beletiak sama kat Pak Long. Pak Long tak main malam ni period. Mak Long lah kena abang. Baru hari ketiga nak buat macam mana? Jangan dia kata guna tangan, guna kaki ke arah benda yang Allah Ta'ala redha. Jangan duk guna benda tu daripada maksiat. Maka jangan menyakiti dengan dua tangan engkau yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Jangan duk pi buat benda-benda yang haram yang boleh menyakiti dan sebagainya. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau akan dia.
dan jangan engkau pegang dengannya melainkan akan yang haram, dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Jangan guna tangan duk pergi pegang benda haram. Tangan bini dia jangan pegang, duk pegang tangan janda. Contoh, ada tuan-tuan duk tulis benda-benda yang boleh menyakiti orang Islam, fitnah dekat orang, guna Facebook tohmah orang, fitnah orang, mereka cerita benda-benda yang tak betul pasal orang. Jangan tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dengan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, apa yang kita buat ni, ada makhluk Allah yang bernama raqib, ada makhluk Allah yang bernama atid, duk catat benda yang kita duk buat ni. Tuan-tuan tulis benda haram, ada malaikat akan catat. Tuan-tuan cakap benda haram, ada malaikat akan catat. Jangan. Apa yang kita ucap, apa yang kita buat, apa yang kita tulis, apa semuanya malaikat raqib dan atid akan mencatat. Jaga, jangan duk buat lebih kurang. Terutamanya hang duk buat pula benda-benda yang melibatkan orang Islam. Jangan. Tuan-tuan, tu yang Allah Ta'ala bagi Nabi tengok dalam malam Isra' Mi'raj. Hak tuan-tuan duk sambut bulan ni. Panggil ustaz mai ceramah, faham haram tak? Ini masalah. Duk panggil ustaz mai ceramah bab Isra' Mi'raj, ustaz mai surau panggil tak? Ada ustaz mai ceramah Isra' Mi'raj tak bulan ni? Ada. Panggil dah ustaz mana pun. Mau tak ada ustaz, tuan-tuan ada ceramah. Tuan-tuan pun pandai. Kan Nabi duk tengok macam-macam dalam perjalanan tu. Haram Aqsa, Nabi duk tengok macam-macam. Dia ada dua, yang pertama Isra', yang kedua Mi'raj. Yang pertama Isra' haram Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra'. Yang kedua Mi'raj. Allah Ta'ala cerita ni dalam Al-Quran, dia ada dua surah. Yang cerita bab Isra' dalam suratul Isra', yang cerita bab Mi'raj suratul Ma'arij. Tuan-tuan cuba tengok. Yang Nabi duk tengok macam-macam tu waktu Isra', haram Aqsa, Nabi tengok macam-macam. Nabi tengok ada dua kumpulan manusia, ada satu kumpulan manusia dihidangkan depannya dua daging. Hak satu yang sedap, hak satu yang busuk, dia ke darah, hak busuk dia tinggal hak sedap. Nabi tanya Jibril, siapa ni Jibril? Inilah gambaran umat-umat hang nanti ni, yang ada bini yang halal untuk dia nak buat apa di rumah, dia tak buat, dia duk pergi cari perempuan yang haram untuk dia berseronok. Geng danau. Jadi tak lah ni? Jadi tak tuan-tuan? Jadi tak? Tengok pula kumpulan yang duk kena kerat lidah. Tumbuh kerat, tumbuh kerat, tumbuh kerat, tumbuh kerat. Hak jenis duk fitnah orang. La fitnah pula dia dengan, dia tak ada mulut lidah, dia fitnah dengan jari jemari ni. Dia fitnah dengan jari jemari. Hak yang duk gila bini orang, hak duk fitnah. Allah, tuan-tuan. Sebab tu saya pakai spek mata. Orang tanya pasal apa ustaz pakai spek mata tak cari mampu. Pasal apa? 3 kali dah duk tengok bini orang nampak lagu bini kita. Jadi tuan, itulah dekat Aman Sentral. Aman Sentral. Bini saya nak masuk beli cari beg, dia kata abang boleh tak tunggu Ustaz? Tunggu Ustaz, desak je lama. Temperature kita naik pun hang tak keluar ni. Mula temperature kita naik, lepas tu temperature kita pula naik belum. Saya kata lah tak apa api, abang tunggu dekat kedai tu. Saya pun duduk dekat kedai tu, duduk minum dengan anak. Duk Ustaz, ada satu perempuan dia keluar daripada pintu tu. Saya duduk tahu ni, pintu utama tu tu keluar. Saya pun tengok-tengok, saya duduk angkat tangan apa tu. Anak saya dia tanya, Abi panggil siapa? Umi. Dia pun tengok, Umi baru ke? Dia kata, hai. Umi hang. Perempuan tu lalu depan dekat orang lain.
Mujuk kita pun pakai face mask dah. Ni mujuk betul tu saya patuh SOP. Tidakkah satu kemaluan yang besar panggil bini orang? Saya kata ni tak boleh. Saya kata jujur aku nak kena bicara respect lah. 3 kali dah dia tengok bini orang nampak lagu bini kita kacau belum orang takai tengah belakang baik kita pergi buat. Tua dah ada kuih tua lagu tu lah kuih tua. Tuan-tuan, Nabi tengok malam Isra' Mi'raj, Nabi tengok. Ni lah ni, duk menulis, duk fitnah orang. Apa jaga? Allah Ta'ala kan soal apa? Apa jaga? Duk dengar ceramah Isra' Mi'raj, pam. Panggil ustaz main ceramah, pam. Apa yang ustaz tu bercakap, haram, hang tak buat. Apa yang Nabi larang, haram, hang tak ikut. Nabi kata jangan duk fitnah, jangan duk aib dak, benda tu yang dia nak buat. Nabi kata jangan duk kata yang tu yang dia nak buat. Jangan duk menaya orang, yang tu yang dia nak buat. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir, jangan duk pergi mengaji guna tangan dengan kaki, duk pergi mengaji bab-bab yang sihir dan sebagainya. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim melainkan dengan darurah. Pendeknya, segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat. Lebih baik hang jangan duk gerak banyak dan lebih baik hang kena diam daripada banyak cakap. Itulah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Maka palingkan olehmu akan dia kepada taat adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana mensyukur itu pengikat bagi segala nikmat sebab bertambahnya. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan dengan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat Allah, yakni tidak mensyukuri nikmat akan dia. Tuan-tuan, sebesar-besar nikmat ni apa dia? Mensyukuri terhadap nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu di antara sebesar-besar nikmat. Nikmat Allah Ta'ala bagi, gunakan nikmat itu dengan apa dia? Gunakan nikmat itu, sambutlah nikmat itu dengan syukur. Jangan sambut nikmat itu dengan kufur. Lepas tu cara kita nak jaga pula macam mana? Jangan hang duduk balas nikmat itu dengan buat benda yang Allah Ta'ala tak redha. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu dengan sebab bagi siksa bersangatan pada hari menyaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan dia di dalam dunia daripada kejahatan. Danlah kali dia kata apa? Dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakaikannya daripada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akar rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti ria, takabur, dengki, kikir dan lainnya, dikehendaki dengan rajanya itu iaitu hati. 7 benda ni tuan-tuan, 7 anggota yang Allah Ta'ala bagi daripada kita mula bercakap bak mulut sampai 2 tangan 2 kaki ni tuan-tuan. Kena bersihkan semua itu daripada segala sifat-sifat mazmumah dan jadikan pakaian kepada kita ini dengan segala sifat-sifat mahmudah, dan bersihkan raja kepada segala anggota iaitu hati daripada benda-benda yang tak elok, dan pakaikan dalam raja hati ini pakaian-pakaian yang elok. Dia kata wallahu a'lam. Cukup dekat tu. Stesen sampai dah berhenti. Dan sampai dah syahab dana. Mau duk lajak lagi sampai Kuala boleh. Tanda api tu. InsyaAllah kita akan baca pula pada bulan depan. Dia nak cerita pula tentang qalb, hati ataupun jantung. InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan, bulan terakhir sebelum kita berhenti cuti selama 2 bulan. Bulan 4 dan bulan 5 cuti. Sebab bulan 4 kita kena malam pertama tarawih, tak ada. Bulan 5 kena raya ke-6, raya ke-7. Tuan-tuan nak ngaji saya tak mau lagi. Tuan-tuan nak ngaji, tuan-tuan ngaji. Saya akan cuti sampai raya ke-10. Dan tuan-tuan ngadu paksa saya suruh mai. Itu pendirian saya. Saya nak balik pergi Kelantan, raya ke-9 baru saya balik mai. Rehat sehari, raya ke-10 baru saya mula ceramah. Surah tentang kena raya ke-7, selamat hari raya lah. Tapi kalau tak boleh pergi mana, kena lockdown, kita mengaji.
Kita pakat wak mai malam tu, wak mai kuih raya, bukan berkedarah, kenyih, hang tengok aku tengok hang. Tak boleh pergi mana? Omikron. Masa tu dah, pelak kron dah masa tu. Masa tu bukan Omikron dah, pelak kron dah masa tu. Mampus. Jadi bulan depan, sebelum saya nak tutup. Bulan depan saya nak mai, saya nak umum siap-siap tuan-tuan wak mai duit. Sebab bulan depan saya nak mai, saya akan bawa resit wakaf pembangunan surau kita hak di Lostak tu tuan-tuan. Akan diguna pakai pada bulan Ramadan ni. Kos lebih kurang dalam 200,000 lebih. Duit tak cukup lagi lah. Saya bina Suratullah ni menggunakan kepercayaan. Modal saya yang utama kepercayaan. Sebab duit tak cukup, 200,000 lebih, kita baru ada dalam berapa puluh ribu Tapi kita nak guna juga benda tu Ramadan ni nak guna. Saya gunakan kepercayaan kedai hardware Melayu tu dengan ada satu tempat barang ni yang bukan Islam Cina ni. Pasal kita macam hardware nak beli bata, pasir apa semua ni, kedai hardware Melayu ada, kedai tile ni Melayu tak ada lagi kita ni. Yang duk ada kedai Cahaya Nun Alif lah. Tapi Cina tu pun dia baik, tak gagah tak Islam lah. Saya pergi kat dia, saya kata ni nak potong, dia kata lu angkat lah, lu mau buat itu rumah Allah, buat dia kata. Saya kata ni kalau aku mati macam nak, lu mati wah halal. Cina tu. Oh sedap dengar. Saya kata kalau hang Allah mati wah halal, kita jumpa dalam syurga, dia kata. Lu pergi buat dulu punya surau tu. Jadi dah ni kita duk buat, saya nak main kutip bulan depan ni, saya nak main kutip untuk surau tu tuan-tuan. Untuk surau tu. Habaq awal-awal ni bukan siapa suruh main duit. Bukan tak tahu tuan-tuan, ada saya banyak saya mengajar tuan-tuan lama dah. Bila kita main wujud tak habaq awal, tak duit tak bawa. Kita habaq awal bulan depan, Allah tak habaq mesti dah itu bila lupa. Dia kena kat hang jugalah. Semua alasan tu mau untung ke hang lega. Ni dia habaq awal-awal. Mau tuan-tuan nak pakat adik-beradik pun dan. Bulan ni mana tengok dah nak lurus apa kot tangan dengan leher tu, lurus siap saya main bulan depan bagi duit. Kita nak buat surau maknanya nak buat surau. Tapi surau saya habaq dah, tidak patut SOP. Nak mayar rapat apa boleh lah surau tu. Sebab yang tu dia duduk dekat apa nama Republic of Fusam. Kawasan surau tu duduk dalam negara Republic of Fusam. Saya sebagai presiden tempat tu, saya bagi tempat tu sembahyang tanpa jarak-jarak. Tuan-tuan pakat-pakat bagi duit lah tuan-tuan lah. Kita nak buat surau. Boleh? Habaq awal. Tak ada cerita dah. Bab kelebihan wakaf. Tak ada cerita dah. Semua tahu lah. Tunggu nak buat ya. Dan malam ni, saya nak minta sumbangan khusus. Malam ni tuan-tuan dekat tabung yang kita akan tak ni. Tuan-tuan baca hari Jumaat itu, saya ada screenshot satu WhatsApp yang masuk ke dalam phone saya mengenai surah Asnaf yang kita bela. Dia nak buat satu operation, dia sakit. Lepas tu dia pergi duduk berunding dengan hospital kerajaan ni apa semua, dan adalah beberapa faktor yang tak perlu saya cerita. Akhirnya keputusan anak-anak ni bawa dia pergi ke hospital swasta. Beberapa faktor yang tak dapat dielak, dan mereka pun tahu mereka tak ada duit, tapi nak menyelamatkan mak, ada yang jual harta benda sikit apa semua. Jadi kita duk kutip, berbaki lagi lebih kurang dalam RM3,000. RM3,000 dan mak dia pun dah selamat, dah operation. Saya kutip, ada orang duk bagi sikit saya hantar, ada orang bagi sikit saya hantar. Dan berbaki lagi 3,000. Berbaki lagi 3,000. Anak dia ni habis ikhtiar dah, berbaki lagi 3,000. Dan 3,000 tu saya rasa malam ni boleh selesai settle kot 3,000. Bahagian saya dah dahulukan dah awal dulu ni. Lepas tu saya pergi baca khutbah dekat Putrajaya tu, saya umum dapat sikit, dan orang duk back in dalam akaun yayasan pun kita dah bagi sikit, berbaki lagi 3,000. 3,000 malam ni tuan-tuan nak bagi zakat ke apa, silalah. Mereka ni patut dapat tuan-tuan, dan mereka ni patut dapat. Memang dia ni asnaf di bawah jagaan yayasan Arya dah, dia memang patut dapat. Orang susah tuan-tuan ni. Anak-anak pun kerja macam-macam, susah tuan-tuan. Di mana-mana yang bagi malam ni, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala
menunaikan hajat tuan-tuan, membalas segala kebaikan ini dengan pahala yang besar, menjauhi tuan-tuan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, dan selamatkanlah tuan-tuan daripada azab Allah di sana kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita fokus yang tu dulu malam ni, dan juga produk Tok Koko tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu saya mohon jutaan kemaafan kepada tuan-tuan, dan saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.